Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Armada Bersatu yaitu Wan Ahmad Faizal, yang mana saya lihat posting dalam media sosialnya, yaitu Alhamdulillah ROS telah meluruskan permohonan pindahan Perlembagaan Bersatu yang membolehkan kami mengosongkan kursi 6 ahli parlimen yang telah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Langkah seterusnya mengosongkan kursi-kursi mereka ini untuk pilihan raya kecil peringkat parlimen. Ini yang saya lihat dalam komennya. Perkara ini pada saya begini. Yang pertama, 6 ahli parlimen ini menyokong atau tidak memberi mudarat kepada kerajaan yang ada hari ini. Cuma 6 ahli parlimen ini kalau menyokong, kita akan kembali ada 2/3 majoriti, iaitu apabila Syed Saddiq telah menyokong mereka dan kita sudah pun kehilangan satu dan menyebabkan tidak sampai bilangan 2/3. Tetapi kalau 6 ahli parlimen ini berlakunya pilihan raya kecil, maka tidak rugi, tidak untung. Dalam 6 parlimen yang hendak dikosongkan ini, saya percaya tidak semuanya mereka boleh menang dan tidak juga mungkin semuanya mereka boleh kalah. Tetapi pada saya, silakan, itu part dia. Dan mereka juga melalui satu proses yang lain, yaitu perlu menghantar senarai itu ataupun permohonan kepada Speaker Dewan Rakyat. Adakah dipersetujui atau tidak? Kena ingat, dulu Parti Bersatu ni ataupun Perikatan Nasional banyak menggunakan kuasa Dewan Rakyat, menggunakan speaker mereka untuk menindas parti pembangkang waktu itu, iaitu Pakatan Harapan. Tapi saya harap hari ini speaker Dewan Rakyat jangan menindas. Nak berlaku pilihan raya silakan. Cuma kita rakyat kena ingat juga, kita rakyat yang akan rugi kerana 6 ahli parlimen ini yang telah pun menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim menyebabkan kerugian kepada negara kerana berlakunya PRK yang menelan belanja. Kita tahu mungkin menyebabkan beratus juta kita rugi di situ. Itu adalah duit rakyat ya. Jadi wakil-wakil rakyat ini yang melompat, yang mana menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, sebab itu saya daripada awal pun tidak bersetuju. Mereka akan menyusahkan, itu partnya. Daripada segi lain, kalau kita lihat pada Isnin ini berkuat kuasanya pindahan Perlembagaan Parti Bersatu ini, saya melihat satu arah. Saya tak tahulah perundangan kita ini macam mana. Adakah selepas diluluskan, selepas orang itu melompat, akhirnya boleh digunakan pakai? Kerana pindahan yang mereka buat ini selepas 6 ahli parlimen melompat dan satu adun mereka juga melompat. Adakah ianya boleh digunakan pakai? Dan saya juga percaya 6 orang ahli parlimen ini akan melawan dalam isu ini. Lantak mereka lah kan, parti mereka. Jadi saya tidak melihat ke arah yang dia menjejaskan kerajaan yang ada hari ini. Mungkin Wan Ahmad Faizal berbahagialah dengan nak berlakunya pilihan raya kecil. Tetapi kita sebagai rakyat kena ingat bahawa ini adalah duit rakyat. Mereka Parti Bersatu sekarang ni meroyan. Mereka nak menunjukkan bahawa jika 6 parlimen ini mereka boleh menang kembali, maka ini adalah mereka punya ruang untuk dipertunjukkan kepada rakyat seolah-olah kerajaan yang ada hari ini tidak disukai oleh rakyat. Jadi pada saya ada baik ada buruknya. Baiknya, jika 6 parlimen ini kita boleh menang 1, menang 2 pun sudah bagus, dan ini menunjukkan bahawa kita ada sokongan daripada rakyat. Kalau kita boleh menang semuanya lagi, baik. Jadi kena ingat, parlimen-parlimen yang sedang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah kursi UMNO Barisan Nasional. Dan saya percaya UMNO Barisan Nasional pun tidak berdiam diri. Pakatan Harapan yang ada dalam kerajaan hari ini pun tidak berdiam diri. Bagi pihak Parti Bersatu pula, 6 kursi ini sedang diintai oleh Parti PAS. Sedangkan Parti Bersatu punya kursi, PAS sedang mengintai meletakkan calon mereka. Jadi mereka dalam komponen parti mereka sedang berbalah. Saya percaya Labuan, MP Labuan, dan kalau kita nak buat pilihan raya kecil dekat Labuan, saya percaya sokongan rakyat akan berubah kali ini. Dan mungkin rakyat akan menyokong kepada parti-parti lain. Contohnya kita lihat Kora Kangsar, Dato' Iskandar Zulkarnain. Ini pun kursi UMNO. Suhaili Abdul Rahman pun sama. Muhammad Azizi Gua Musang, Jeli. Ini semua kursi UMNO. Syed Abdul Husin, ini semua pun kursi UMNO. Zulkifli Hanafi Tanjung Karang, ini adalah kursi UMNO. So kali ini kita lihatlah, jika mereka nak
pilihan raya kecil itu berlaku. Saya tidak risau di situ karena kita kalah 6 kursi itu pun Anwar Ibrahim tetap jadi Perdana Menteri dan tidak ada ruginya. Seperti mana yang saya ulas tadi, cuma kita kurang 2/3 majoriti karena saya sadik. Tapi kalau kita menang 1 atau 2 kursi itu sudah bagus karena ini memang kursi mereka. Itu aja. Apa yang Wan Ahmad Faizal nak banggakan? Kamu sekarang pindaan berlaku selepas orang ini melompat. Orang-orang yang melompat ni kan nak berdiam diri. Mereka juga telah melihat. Tidak pernah saya lihat dalam dunia ni pindaan itu dibuat selepas orang dah pun didapati melanggar kita punya perlembagaan. Kita pergi buat perundangan baru, kita nak pergi hukum orang. Tak pernah lah saya lihat. Tak tahulah undang-undang Malaysia ni macam mana. Tapi itu yang saya faham sebagai rakyat. Mungkin ada perubahan di situ, mungkin boleh dicas mereka ini. Dan satu perkara lagi. Sekarang ini Muhyiddin sibuk dengan nak suruh 6 orang ahli parlimen letak jawatan. Mana nak mau? Mereka diangkat oleh rakyat. 6 orang ini disokong oleh rakyat tahu. Sokongan daripada rakyat satu undi untuk menyokong. Akhirnya hari ini kamu suruh letak jawatan. Rakyat dekat bawah belum tentu mau mereka ini berhenti atau tidak jadi ahli parlimen. Kita belum tahu lagi. Tiba-tiba kamu parti suruh dia pergi letak jawatan. Jawablah. Saya senang ya. Anwar Ibrahim tetap jadi Perdana Menteri. Cuma duit rakyat lah. Itu yang saya kata. Mungkin ratusan juta kita habiskan untuk 6 orang dan 1 orang adun mereka itu. Macam kerja bodoh lah. Disebabkan Parti Bersatu yang gila kuasa, disebabkan PAS yang gila kuasa, akhirnya perkara-perkara seperti ini berlaku. Kalau tidak kebodohan kepada pembangkang yang ada hari ini, maka 6 orang ini tidak melompat. Apa kebodohan pembangkang? Tahun lepas patutnya mereka berunding tentang isu peruntukan mereka dan mereka boleh dapat, dan akhirnya mungkin 6 orang ini tidak melompat dan adun mereka tak melompat. Tapi apa yang mereka lakukan? Sampai hari ini mereka tidak nak membuat rundingan dan akhirnya ahli parlimen mereka ini perlukan juga dana, perlukan juga membangun kawasan yang disebabkan oleh kerja bodoh pemimpin-pemimpin mereka sendiri. Bagus mereka jokong Datuk Seri Ibrahim dan akhirnya mereka dapat peruntukan. Bolehlah mereka salurkan kepada rakyat. Apa yang masalah sangat? Kalau hari ini mereka datang berjumpa dengan timbalan Perdana Menteri 2 iaitu Fadilah. Hari ini saya ingat mereka dah dapat dah peruntukan mereka dan tidak perlulah mereka nak memaksa kerajaan yang ada hari ini mengikut telunjuk mereka. Ini tidak. Dia memaksa kerajaan yang ada hari ini harus memberi peruntukan sebanyak RM 3.5 juta setahun dan RM 300,000 setahun untuk pejabat. Ini kerja gila ke? Duit rakyat nak dibazirkan. 300,000 pejabat kamu yang nak disewa untuk 1 tahun. Bodoh-bodoh macam tu. Baik beli 1 pejabat. Rumah kedai. 5 kali 3 dah berapa? 300,000 setahun, 25,000 satu bulan. 300,000 setahun kali dengan 5 sudah mencecah 1.5 bilion tahu. Bodoh-bodoh aja. Baik beli 1 bangunan. Inilah kerja Parti Bersatu ni. Parti Bersatu kerja dia membazir duit rakyat. Jadi saya harap rakyat tolak Parti Bersatu, tolak Perikatan Nasional ni. Kalau mereka jadi kerajaan habis duit dan hutang berlambak-lambak, kita ni boleh jadi macam Sri Lanka dikerjakan oleh Bersatu dan PAS ni. Mereka gila dengan kuasa, bukan memikirkan rakyat tapi tembolok mereka sendiri. Orang macam Wan Ahmad Faizal ni, pada saya ahli parlimen yang paling sampah sekali. Kawasan dia tak terbela, sibuk dengan masalah-masalah yang lain. Masalah orang dia sibuk, masalah tempat dia pun tak jaga. So itu ulasan saya. Sekian, terima kasih. Thank you.